sekarang ni popular orang panggil Wahabi, kau ni Wahabi. Sebab Wahabi ni kadang ada trademark, dia sikit-sikit bid'ah. Kau bid'ah, ni bid'ah, Nabi tak suruh buat apa semua. Tak apalah, kau nak waswajah lah. Kau nak Wahabi lah. Kau nak Salafi lah. Agama Islam ni bukan milik Wahabi. Agama Islam ni bukan milik aswaja sahaja. Bahkan syurga itu pun bukan milik aswaja, bukan milik Wahabi. Dia adalah milik semua. Ustaz A kata Ustaz B tak sunnah. Ustaz B pula kata Ustaz A tak sunnah juga. Last mereka berdua menyesatkan sama mereka. So ini adalah satu realiti pahit yang sedang berlaku di dalam masyarakat kita sebenarnya, dalam kalangan ilmuwan kita sendiri. Tetapi masyarakat yang mencari pening. Macam saya sendiri mengaku, saya sendiri pun antara yang pening dengan apa yang berlaku. So apa jalan tengah ataupun apa sepatutnya sebagai seorang marhain ataupun pencari ilmu macam masyarakat yang biasa ni, sikap yang perlu kita ambil kepada situasi yang berlaku. So untuk membincangkan kejutan budaya ilmu di dalam suasana masyarakat Malaysia hari ini, saya bawakan dua panel. InsyaAllah akan membincangkan topik ini secara tuntas dalam episod Sembang Songkok Tinggi kali ini. First kali saya bawakan Ustaz Ghazali Ibrahim selaku pendakwah bebas, dan juga saya bawakan juga Ustaz Amirul Kamaluddin atau mesra disapa Imam Amirul, juga adalah pendakwah bebas dan juga penceramah bertauliah lah. Okey, kita terus je masuk kepada mencakap topik ni. Ni kalau kita bincangkan secara terbuka, ni ruang terbuka lah, dan dia agak hangat lah, dan memang dia takkan berpenghujung. Tapi sebenarnya diskusi kita hari ni, kita cuba mengambil jalan yang terpaling tengah, terpaling orang kata wasati. So kita orang cakap bila pertemuan pelbagai aliran ni, kita singkap dulu di mana asal usul orang cakap pertemuan beberapa aliran di dalam kita so-called semua mengaku ahli sunnah. So macam mana kita per imam? Okey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, bila kita tengok, bila kita sebut tentang perbezaan pendapat, aliran-aliran mazhab dan sebagainya, manusia itu sendiri diciptakan dengan berbagai-bagai latar belakang. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Satu kat situ dah beza laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia ni laki dan perempuan dah berbeza jantina dah. Lepas tu wa syu'uban wa qabailan lita'arafu. Bangsanya, kaumnya, semua latar belakang berbeza. Dan kita sendiri pun warna kulit berbeza, Ustaz, warna baju, jadi tak sama. Manusia ni memang diciptakan, dilahirkan ke dunia ini dengan perbezaan, dengan latar belakang yang berbeza dan sebagainya. Jadi bila dalam salah satu masalah, salah satu hal, terutama lagi yang kita bincangkan adalah dalam bab agama, isu agama, bab syariat, bab akidah dan sebagainya, bila mana berlakunya perbezaan, itu nak menunjukkan kepada kita itulah keluasannya Islam, kan? Dan kalau ditanya dari mana mulanya perbezaan itu, kalau kita tengok zaman Nabi sendiri dah ada berlaku perbezaan. Zaman Nabi sendiri, Nabi di kalangan para sahabat dan sebagainya. Contoh satu cerita dalam perang Badar, bila mana Nabi SAW menang dalam perang Badar bersama dengan tentera muslimin dan dapat menawan sebilangan tentera kafir musyrikin Mekah dan bawa balik ke Madinah. Maka kat situ kita tengok mula ada dua pendapat, dua perbezaan, dua pendapat yang berbeza. Rasulullah dan Nabi SAW sendiri dan juga Abu Bakar kata, tawanan-tawanan ini kita lepaskan, kita bebaskan. Kita dah tawan, kita dah siasat latar belakang apa semua, harta ghanimah, rampasan perang kita dah ambil apa semua, dan tawanan-tawanan ni kita lepaskan. Ini pendapat pertama, pendapat Nabi sendiri dan juga Abu Bakar. Datang pula Sayyidina Umar pula berpendapat, ya Rasulullah, tawanan-tawanan perang ni dah ada pada tangan kita. Kita berkuasa, kita berhak. Kenapa kita tak bunuh je? Ini pendapat Umar. Tapi Rasulullah lebih suka pendapat Abu Bakar ini untuk dilepaskan tawanan. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar ni dilepaskan, dibebaskan. Maka turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal, saya lupa ayat tu. Turun ayat, dan ayat ini Allah membenarkan pendapat Sayyidina Umar.
Allah membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Maka Allah sendiri meraihkan mengiktiraf pandangan itu. Kita dah sebut itu dalam zaman Nabi dengan sahabat pun ada berlaku perbezaan pendapat. Tapi itu bukan menjadi satu kesalahan, bukan menjadi satu masalah yang besar, tetapi itulah satu pengajaran kepada kita nak menunjukkan Islam ni ada keluasan. Dalam perang Uhud pun sama, dalam beberapa peristiwa zaman Nabi pun sama juga. Dan selepas pada itu, zaman para sahabat, bila mana Rasulullah SAW wafat dan sebagainya, mazhab yang pertama, aliran yang pertama yang muncul, yang sangat berbeza dengan para sahabat adalah yang kita namakan, yang sangat famous dalam Malaysia ni, dalam dunia ni, yang kita sebut sebagai Syiah. Bila mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah yang keempat, maka dia ada kelompok dia. Kelompok yang dinamakan Syiatul Ali, penyokong Sayyidina Ali. Syiah ni bermaksudnya penyokong Sayyidina Ali. Maka di situ Syiah tu maksudnya penyokong. Syiatul Ali. Dia mula awal lagi. Masa bila mana nak melantik bila mana Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar dibunuh. Kemudian Sayyidina Umar sebelum dia meninggal dunia, Sayyidina Umar dia mencalonkan lebih kurang 6 orang calon yang nak ganti dia. Antaranya yang disebutkan dalam 6 orang tu Sayyidina Ali dan Sayyidina Osman. Jadi kat situ dah ada penyokong Syiatul Ali dan Syiatul Osman. Jadi ada penyokong Sayyidina Ali, ada penyokong Sayyidina Osman. Jadi akhirnya majoriti menang kepada Syiatul Osman. Menang Osman naik jadi khalifah ketiga. Kemudian selepas 12 tahun pemerintahan Sayyidina Osman, berlaku pemberontakan dan sebagainya, Osman pula dibunuh. Maka kat situ timbul balik, naik balik semangat Syiatul Ali ni, nak naikkan Ali sebagai khalifah dan sebagainya. Jadi sejarah dah menunjukkan manusia boleh berbeza, tetapi jangan sampai perbezaan tu, walaupun berlaku daripada zaman Nabi, zaman sahabat dan sebagainya, tapi kita nakkan perbezaan tu diraikan sama rata, ataupun tidak dijadikan sebagai satu polemik ataupun satu pertelingkahan, pergaduhan, kerana hanya berbeza warna kulit, kerana hanya berbeza warna baju, kerana hanya berbeza latar belakang dan sebagainya, kita bergaduh sampai 7 keturunan. Itu benda yang tidak boleh kita terima dalam agama Islam. Okey, maknanya Imam tadi menceritakan even pada zaman Rasulullah tu sendiri pun dah ada perbezaan dan Allah sendiri datang membenarkan dalam peristiwa tadi, membenarkan ijtihad Umar masa itulah. Betul. Okey, kalau kita terus ke konteks Malaysia Ustaz. So ini yang kita nak memandang. So dalam konteks Malaysia ni, perkataan Wahab tu lah yang terpaling popular lah. Terpaling di label. Kalau orang yang tak setuju, tak sama ni, terus diwahabkan. Macam mana Ustaz, kalau dalam konteks Malaysia ni, di mana mungkin ada asalnya ataupun kita terus kepada perkataan Wahabi tu dulu Ustaz? Dia apa pun dia ada permulaan, dia ada sejarahnya, ada ceritanya. Macam kisah tadi tu kan, ayat tu turun, asbabun nuzulnya sebab nak membenarkan pendapat Umar. Dan ketika itu pula Nabi pun berbincang, bukan Nabi tak bincang kan. Jadi itu ada petunjuk-petunjuk kan. Even kalau dalam bab yang kita nak bincang ni, contoh pecah jadi mazhab-mazhab, patu pahaman ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan apa semua ni, kalau kita melihat satu yang namanya Nabi pun ada sebut ikhtilafu ummati rahmatun kan. Mana beza pandang, beza pendapat di kalangan umatku ni sebenarnya dia ada satu rahmat. Tapi rahmat tu maknanya, bila sebut rahmat tu maknanya mungkin kesesuaian tempat tu, situasi tu, keadaan tu macam mana. Sebab tu macam contoh kalau kita lihat pun macam kaedah-kaedah hukum, kan, dia haram tak haram, tapi haramnya tu macam mana, kan, bolehnya tu macam mana. Dia ada kaedah-kaedah kan. Sebab kalau kita tengok pun dalam hukum dia sebut taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan, berubahnya satu-satu hukum-hukum tu dia kadang bergantung kepada situasi juga. Macam contoh macam tadilah, babi tu memang tak boleh makan, tapi bila dah sampai mudaratnya, daruratnya, diharuskan makan. Tapi keharusan tadi tu ada batasan, bukan jangan sampai sedawa lah, bagai nak barat, nak apa semua kan. Jadi tu sama juga, Arab pun begitu juga, ada keharusan dia bila masa-masa tertentu. Sebab tu kalau kita lihat dalam kita punya ubat-ubatan pun ada sebenarnya campuran-campuran tadi tu kan. Contoh baru-baru ni ada satu kawan kata, Ustaz, boleh tak kita minum satu barang dalam tu ada alkohol 7%. Dan sebenarnya kalau 7% tu dah banyak sangat. Dia yang dibenarkan 0.5% ke bawah.
sama ada dalam bentuk alkohol minyak wangi ataupun alkohol yang datang daripada itulah sumber-sumber orang buat arak kan. Itu antara. So ada perbahasan, ada perbincangan. Jadi dalam situasi yang sekarang ni popular orang panggil Wahabi, kau ni Wahabi. Sebab Wahabi ni kadang ada trademark, dia sikit-sikit bid'ah. Kau bid'ah, Nabi tak suruh buat apa semua. Ada suka membid'ahkan orang. Lepas tu kadang dia akan pergi kepada takfir pula, dia akan mengkafir-kafirkan orang lah apa semua. Itu antara trademark. Sebab mungkin dia terbawa-bawa lah benda ni, mungkin sebab sejarah Wahabi tu kalau kita tahu tertubuhnya Wahabi itu sebenarnya di segi politik, bukan di segi pahaman-pahaman ni. Contoh macam dulu masa apa yang Muhammad Abdul Wahab, dia dengan Saud, lepas tu dengan British pula masa tu bersekongkol nak jatuhkan Osmaniyah Turki masa tu kan. Jadi situasi tu berlaku di situ. Tapi bila mereka dah menang apa semua, so akhirnya pahaman Wahabi ni start diterima, berkembang. So akhirnya dia terbias sampai dalam bab fiqh pun dah mula-mulalah gaduh kan. Apa ni mazhab ni, mazhab mana ada kata. Sebenarnya yang dia terpengaruh dengan pahaman Wahabi tu dah mazhab juga. Sebab itu pun dah nama orang dah, Muhammad bin Abdul Wahab tu kan. Tu je. Dia pun dia pun macam aku pun sebenarnya tiba-tiba jadi mazhab ni. Sebenarnya kalau ikut sejarah pun Muhammad bin Abdul Wahab tu pun mazhab dia Hambali. Kalau kita tengok kan. Jadi kebanyakan sekarang ni yang berlaku kata orang caca merba ni kan, haru biru apa semua macam-macam cerita ni, sebab kita tak faham kisah, tak faham permulaan situasi dia, macam mana kisahnya kan. Sedangkan kalau kita faham sungguh-sungguh pahaman mazhab ni macam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ini mazhab yang popular yang kita tahu. Kalau kita belajar lagi, kalau kita betul-betul belajar, dia ada mazhab Ibn Abbas, ada mazhab Siti Aisyah, ada mazhab sahabat-sahabat Nabi ni. Kalau kita tengok ada lagi kan, ada lagi sebenarnya. Jadi kalau kita pelajari ilmu Islam ni betul-betul cara mendalam, kita akan jumpa lagi macam-macam perbahasan. Jadi sebab itu dalam situasi hari ini ramai orang yang mengatakan kau Wahabi, dia pun tak faham. Yang dia ni tiba-tiba hukum orang kan, ni tak boleh pun dia tak faham juga. Jadi isu kat sini memang kita kena belajar lah. Bila kita belajar, kan, bila kita faham isu perbahasan kita, kita punya debat dan sebagainya, insya-Allah kalau kena caranya itu yang seperti nama Nabi sebut. Kan, umatku ni bila dia berijtihad, bila dia berbalah, kalau betul ijtihad dia 2 pahala. Kalau salah ijtihad dia 1 pahala. Tapi ijtihad yang ataupun perbalahan ataupun penghujahan yang didasari dengan ilmu lah, tanpa emosi. Sebab hari ni banyak jadi macam ni sebab satunya kita emosi kan? Kita tengok mungkin dulu masa kecil-kecil kita ni tak suka sembahyang ke apa semua, bapak kita tarik telinga sikit, sembahyang batu rotan lah, ngaji lah apa semua. Jadi bila kita dah sekolah, kita dah belajar, kita dapat macam-macam, so dendam dengan ayah tu masih tersimpan. Saya ada 2-3 orang dekat Malaysia ni, dia dendam satu sekolah dengan saya, satu sekolah, memang sekolah menengah tu, tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dekat Mahadi Syamuddin Sungai Betik Kelang. Kita memang sekolah sampai satu sekolah tingkatan 3 sampai 1 sampai 3. Keluar sekolah tu saya pergi belajar terus. Dia belajar juga sampai tingkatan 5 kalau tak silap, sekolah Samtaj pula, sekolah agama Syamuddin bawah Jais. Sudahnya dia jadi Syiah. Sebab dia tertekan dengan bapak dia kuat tabligh. Bapak tabligh kan. Jadi dia pressure. Jadi kebanyakan apa generasi di Malaysia ni berlaku pahaman-pahaman macam ni, salah satunya sebab dia berdendam dengan ibu ayah dia. Yang ibu ayah dia pun dah itu kefahaman dia. Dia nak anak dia taat dengan agama, betul tak? Solatnya. Cuma dia terbiasa dengan cara dia macam tu. Mungkin itu pun cara dia kena dulu dengan bapak dia macam tu juga kan. Dengan garangnya, dengan apanya. So akhirnya kebanyakan kalau kita lihat apa yang berlaku dalam generasi hari ini, yang berlaku macam terlibat dengan pahaman-pahaman yang menyimpang ke, yang tak tahu ujung pangkalnya. Kalau cek balik, kebanyakan mereka tu ada sejarah hitam. Sama ada nak berdendam dengan cikgu dia ke, guru dia ke, berdendam dengan mak ayah dia ke, atau sebagainya. So akhirnya mereka merasakan itu satu pegangan yang betul. Bila belaga pula macam tadi tu, dengan kat Malaysia ni pula, orang sebut aswaja. Aswaja itu benda, betul tak? Masa mula-mula aswaja nak ditubuhkan kat Malaysia ni pun ada orang telefon saya, Ustaz, jom kita join aswaja. Saya kata aswaja tu benda.
Tu dia, kita satu pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Oh, kalau tak join ni tu bukan ahli sunnah wal jamaah lah, saya cakap macam tu. Memang saya cakap, kalau saya tak join maknanya saya bukan ahli sunnah wal jamaah ke? Dia pun pening kepala. Dia tak tahu nak jawab macam mana. Itu pun isu dia juga, kan? Jadi kebanyakan kita hari ni yang berlaku macam-macam cerita ni sebab macam tadi, kita tak tahu hujung pangkal. Tapi kalau ianya ada kaitan dengan agama, kena ada ilmu lah. Kan? Bila ada ilmu, kamu berbahas macam mana pun untuk perbahasan yang dibenarkan, adalah batasan dia. Tapi ada perkara yang kita pun kadang tak boleh nak bahas. Contoh macam ketuhanan, bab-bab ketuhanan ni, jangan pandai-pandai nak bahas. Kan? Tuhan ada mata, Tuhan ada telinga, Tuhan ada tangan. Memanglah sifat Tuhan tu mendengar, sifat Tuhan tu berkata-kata. Tapi berkata-katanya bukan dengan mulut, melihatnya bukan dengan mata pula, mendengarnya bukan dengan telinga. Sebab ini pun satu perkara juga. Kisah Nabi Ibrahim dulu, bapa dia ni kan Azar, pembuat Tuhan-Tuhan berhala ni. Dia suruh Nabi Ibrahim pergi jual lah. Nabi Ibrahim pergi jual, belilah Tuhan, beli Tuhan. Bila orang nak beli, dia kata, ni Tuhan ke? Bapa aku yang buat kepala dia, tangan dia. Lalu orang tak beli balik. Ngadu kat bapak tak laku. Bapak dia marah, kau jual macam mana? Saya jual lah, saya cakap lah terus terang, macam mana dia ni Tuhan, walhal bapak yang buat kepala dia tak ada. Habis mereka kena tampol, kata macam mana orang nak beli kalau macam ni kan. Jadi ini antara situasi perkara yang kalau kita faham lah, ya? Nak macam mana segi fahaman, memanglah benda tu akan menular datang macam mana. Tapi kalau kita tahu hujung pangkal, insya-Allah kita pun tak akan mudah sebenarnya terpengaruh, dan kita pun tak akan mudah-mudah nak menghukum ke. Tak apalah, dah itu pandangan dia, nak macam mana. Sebab ini barang bukan baru 10 tahun 20 tahun perbincangan dia. Zaman Imam Syafi'i dulu pun dah ada, zaman macam tadi lah, zaman Nabi pun dah ada lah. Kalau cerita perbezaan pendapat, perbezaan, cumanya macam mana nak meraih. Nabi nak meraih itu macam mana, pendapat Sayyidina Wakar, pendapat Sayyidina Umar kan, mana nak meraih dan sebagainya. Allah Alam. Masih lagi di Aswaja dan macam ahli sunnah dan juga so-called Wahabi. Macam mana, Mam? Kita kena faham agama Islam ni bukan untuk kita je. Agama Islam ni bukan milik Wahabi. Agama Islam ni bukan milik Aswaja sahaja. Bahkan syurga itu pun bukan milik Aswaja, bukan milik Wahabi. Dia adalah milik semua. Semua berhak untuk masuk syurga, semua berhak dengan agama Islam ni. Masing-masing nak ke arah yang sama, tujuan yang sama. Tetapi jalan tu banyak, jalan tu berbeza, sebab tu timbulnya macam-macam aliran mazhab dan sebagainya. Sebab tu kalau kita faham, macam Ustaz sebut tadi, faham asal usulnya, sejarahnya dan sebagainya, dan kita berada di atas landasan ilmu yang benar, maka kita tidak akan terlibat dalam satu pergelutan, pergaduhan, pertelingkahan. Sebab tak apalah, kau nak waswajah lah, kau nak wahabi lah, kau nak salafi lah. Tu satu ni lagi. Kalau kita ceritakan banyak lagi. Dia ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada lepas tu Wahabiyah, Salafiyah lagi. Banyak lagi benda tu. Tetapi tujuan masing-masing ni semua nak bawa kepada satu jalan yang sama. Semua nak tujuan niat asal tu adalah untuk Islam. Untuk kembangkan Islam dan sebagainya, dengan cara masing-masing. Tapi ada cara yang diiktiraf oleh Islam, dan ada cara yang ada juga mazhab-mazhab ataupun aliran-aliran yang menyimpang, yang difatwakan sesat dan sebagainya. Tetapi kalau yang aliran-aliran ataupun mazhab-mazhab yang diiktiraf oleh Ahlussunnah wal Jamaah ni, kalau kita masing-masing berlapan dada, contohlah macam kalau kita pergi umrah, kita pergi haji kan, kod Malaysia ni lah, kita duduk 30 tahun 40 tahun sembahyang subuh dengan kunut sebagainya, nama naik tahun ni pergi haji, Ustaz, kan? Pergi haji sampai sana sembahyang subuh, imam Masjidil Haram tak baca doa kunut, kan? Ni first time ni pergi haji ni. Imam ni sesat ni, imam ni bawa agama baru ni, imam ni pakai mazhab apa, aliran apa, sesat ni. Kita 30 tahun 40 tahun sembahyang kat Malaysia, elok je baca doa kunut, tiba-tiba dekat Mekah tak baca pula. Satu macam kita sebut tadi, kejutan budaya ilmu. Sebabkan kita tak ada asas dan kita tidak duduk atas disiplin ilmu yang benar. Jadi kalau kita dah ada persediaan ilmu, dibekalkan dengan ilmu yang pergi Mekah, pergi Mekah, Madinah, kita tahu Mekah ni bermazhab Hambali. Okey, Madinah ni ada yang mazhab Hambali, ada yang Maliki. Lepas tu kebanyakannya dunia ni mazhab yang paling besar pengaruhnya dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak baca kunut, Hambali tak baca kunut.
kan. Lepas tu pula imam pula bila baca Fatihah tak ada bismillah. Kita dekat Malaysia mazhab Syafi'i baca bismillah. Jadi macam Mekah ni dia bukan tak baca bismillah, dia baca bismillah perlahan. Ya, dia baca bismillah perlahan. Cuma kita tak dengar. Jadi kita bila tak ada ilmu yang betul, landasan ilmu yang betul, jadi menyebabkan kita sewenang-wenangnya untuk menuduh orang sesat. Kita klaim orang, ni Imam Wahabi lah ni. Ini imam sesat lah ni kan. Kita sewenang-wenangnya. Walhal bila kita faham, begini. Mazhab yang muktabar ada 4. Kan? Yang kita faham. Syafi'i, Maliki, Hambali, satu lagi Hanafi. Jadi kita faham, ni ada cara dia. Yang ni ada kaedah ni. Ini ada tu. Jadi dekat situ kita akan pergi ke mana-mana negara sekalipun, kita akan berlapang dada. Kita akan okey, sekarang saya berada di negara yang mengamalkan mazhab Hanafi. Contoh Bangladesh, Pakistan dan sebagainya. Okey, so kita semayang ikut dia lah. Okey, sekarang saya berada di negara yang berpegang kepada mazhab Maliki. So kita akan follow mereka lah. Apa masalahnya? Tetapi yang masalahnya bila kita bekas tak boleh duduk kat sini, kalau tak ada sambal belacan jugalah. Tak ada teh tarik. Padahal teh tarik sambal belacan tu kat Malaysia je ada. Kalau kita boleh bawa lah. Tapi kita nak juga ikut resam kita, gaya kita, mazhab kita, cara kita bila kita berada di tempat orang lain. Itu yang menyebabkan kita mudah sewenang-wenang untuk kita nak tuduh orang sesat, itu ni sebagainya. Dan budaya itu yang kita perlu elakkan. Dan benda ni memang betul, dia tidak akan berkesudahan. Manusia akan berbeza sampai bila-bila, manusia akan berselisih sampai bila-bila, tetapi kita cari satu titik persamaan supaya kita berlapang dada dan kita meraihkan masing-masing punya pendapat ataupun perbezaan. Maknanya pertelingkahan, kalau kita kata so-called aswaja Wahabi ni, yang menang sepatutnya ilmu lah. Betul. Landasan ilmu tu lah. Dia bukan isu kau betul kau menang, kau salah kau kalah. Tak. Dia sebab perbahasan ni daripada dulu lagi. Habis tu kalau kisah Sayyidina Abu Bakar cadangkan macam ni, Sayyidina Umar cadangkan macam ni, lepas tu Rasulullah benarkan Abu Bakar punya pendapat, tiba-tiba Al-Quran turun benarkan Umar punya pendapat. So kita nak cakap Umar lah menang ke situ ke apa? Banyak Abu Bakar kalah. Macam tu ke? Dia bukan perbahasan kalah menang. Perbahasan maknanya okeylah, kalau sesuainya awak silalah. Awak pun ada pendapat. Yang ini pun awak berpendapat macam tu. Jadi macam tadi pula kita pergi dekat satu-satu tempat yang kita memang dah syok dengan Syafi'i dekat Malaysia, bismillah Fatihah ada bismillah kan. Sebab dalam mazhab Syafi'i bismillah tu ayat pertama dalam surah Fatihah. Mazhab lain Hanafi tak masukkan bismillah tu. Jadi kita kena faham lah sebab tu kenapa di Malaysia bila baca Fatihah ada bismillah, sebab memang mazhab Syafi'i bismillah tu adalah ayat pertama. Jadi kena baca lah sebab dia ayat pertama. Tapi mazhab lain dia tak letakkan bismillah ayat pertama. Sebab tu ada yang baca, ada yang tak baca, ada yang baca perlahan dan sebagainya. Jadi kalau kita faham di konteks ilmu, insya-Allah kita tak berbalah tu yang pergi sana. Dah kita ikut imam. Imam pula Hambali contoh kan, tak ada kunut. Relax lah, tak payah kau tiba-tiba nak angkat kunut pula. Sebenarnya masa kita berdiri kejap tu ada masa tu. Tak payah. Kita ikut imam. Apa ngada-ngada pula kan? Contoh kan. Tapi kunci dia tadi memang menarik lah yang imam sebut. Yang Syiah ni dia panggil tasyayyuk. Tasyayyuk ni maknanya penyokong, peminat. Dan dia sampai ke satu tahap dia memuja-muja. Itu masalah tu. Dia jadi ekstrim. Puja ekstrim sangat kepada Sayyidina Ali tu. Sebab tu kalau kita tengok Syiah tu sendiri dah pecah tu, kita terfikir Nabi sebut 73 umat kau akan pecah kepada 73, satu je betul ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang 72 ni apa ya banyaknya? Mana Syiah tu pun, Syiah tu kalau kita tengok dia pecah berapa dah tu? Imamiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah, Alwiyah. Kalau di Syria tu, Syiah di Syria tu dia menganggap Sayyidina Ali tu adalah Tuhan. Tu bila dia minum bismi Ali, tu dia tak bismillah. Contoh kan. Jadi pergi mana-mana tempat dia macam-macam pecah. Tapi kesimpulan dia yang boleh jadi macam-macam, yang boleh jadi gaduh sampai bunuh-bunuh ni, kita tak nampak kat Malaysia. Habis kita ngutuk-ngutuk kan. Betul. Tapi saya pernah duduk Pakistan. Saya pernah belajar Pakistan tahun 1987 sampai 89. Kat Pakistan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kalau sembahyang, yang kita kan kata suruh vakum kan, imam sebelum nak solat kan, okey, lurus dan rapatkan saf kan. Okey. Mazhab Hanafi lurus dan rapatkan saf, lurus dia, rapat dia bahu. Bahu dia akan bercantum dengan orang sebelah.
Kaki kecil, kaki tutup. Tahu Tu Ustaz, saya tahu. kaki dia tak bukan buka. Tapi geng-geng Salafi yang datang daripada Saudi, kaki dia buka pap macam tu. Jadi bahu dia berenggang, kaki kada terkangkang ni. Contoh kan. Jadi dia sebab dia nak rapatkan tu. Tapi dua-dua nak melaksanakan hadis. Lurus dan rapat. Itu hadis kan? Itu hadis. Yang geng ni fahamnya kaki, yang geng ni fahamnya bahu. Jadi geng Hanafi ni semayang bahu lah. Kaki dia tak rapat. Jadi geng Salafi ni masa tahun 1987 tu, saya belajar kat Pakistan tu, ramai sebenarnya daripada Saudi, daripada Malaysia yang transit kat situ, lepas tu pergi jihad kat Peshawar masa tu lawan Rusia semua tu kan. Nasib baik saya tak pergi, kalau tidak saya pun kena panggil juga. Jadi puak-puak ni bila dia semayang, dia kangkangkan kaki macam tu, macam tu. Dia yang Salafi ni, yang puak-puak Saudi datang tadi ni, apa engkau orang ni kaki tak rapat? Macam ni bercanggah dengan hadis. Tapi fahaman bacaan orang Hanafi pula, yang namakan rapat tu rapat bahu. Dekat situ pun dia dah khilaf dah. Tapi bila masing-masing tak ada ilmu, yang tadi tu langsung tak ada adab, dia santap macam tu, orang Hanafi ni kata ni dah bida'ah tadi. Yang buat ni tadi kata kau bida'ah lah, kau tak rapat. Apa jadi? Keluar masjid, yang geng Pakistan tadi dah tunggu pakai M16. Keluar memang dia tembak betul. Ya. Ustaz, ke tu kisah kat situ? Memang kisah antara kisah-kisah kat situ lah. Sebab saya tak duduk tempat-tempat yang ekstrim ni. Saya duduk yang okey-okey kan. Tu satu. Itu belum cerita pasal tahiyat lagi. Tahiyat. Boleh. Kan? Tahiyat tu kan. Okey. Mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Kita angkat jari. Asyhadu an la tu kita angkat. Kita syahud kan. Sampai habis. Jari kita tegak. Mazhab Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turun. Ni yang geng-geng Salafi, Hambali semua ni asyhadu an la ilaha illallah. Pusing-pusing. Pusing kata dia macam ni kan. Tak apalah, itu kan ada dia punya ni. Jadi dia sembahyang sebelah-sebelah ni Salafi ni geng-geng Salafi Saudi, yang ni geng Hanafi Pakistan. Jadi bila tengok kawan ni gerak, ni tadi dah angkat turun dah kan. Kawan ni gerak, dia pegang. Dia pegang ni. Dia tiba kena pegang. Sebab dia memang kaedah mencegah mungkar ni bukan luar solat je, dalam solat. Ni kalau kita faham, kita kat Malaysia solat kita hancur, betul tak, dengan soft, dengan apa, dengan orang tak apa-apa, asyhadu apa usolli lah, apa semua tahiyat, at-tahiyat apa semua. Sana lain kalau gitu kan. Yang tadi tu semua tu, yang usolli semua tu dah kena ketuk dah tu. Kena tembak dah. Kan. Ni jadi kawan ni Hanafi ni pegang lah. Pegang. Okey, dia diam, lepas gerak lagi, pegang lagi. Lepas. Kali ketiga gerak lagi, pegang lagi. Lepas ketiga kan, lepas. Kali keempat dia gerak, dia pegang, dia gigit. Putus jari dia tu. Jadi kita sekarang ni kita duk gaduh pasal macam Wahabi, Aswaja lah, tuduh-menuduh apa semua kan. Tapi kalau kita faham konsep ilmunya, kan ilmu. Kau pegang-pegang lah. Contoh kan. So satu. Tapi kalau ini kita tak jaga, dia akan pergi level lagi dahsyat, lagi taksub, lagi apa semua, sampai bergaduh, kan? Sampai jadilah. Dan di Pakistan, Syafi'i Hambali, Syafi'i Hanafi pun semua tak kahwin. Tak boleh kahwin lah sampai ke tahap tu. Tak boleh. Pasal mazhab. Sembayang Hanafi, makmum, Syafi'i tak nak ikut. Bayangkan sampai ke tahap tu. Jadi kenapa boleh jadi macam ini? Walhal sebenarnya kalau kita faham dari segi ilmu tadi tu, dan berbahas-bahas lah, dan perbezaan pendapat, relax lah. Tapi kenapa sampai jadi macam tu? Ni antara perkara yang dia dah ada elemen-elemen ketakzuban, elemen-elemen tak rasional, elemen-elemen emosional. Itu yang patutnya agama tu macam itulah. Soal kita tak mampu, tak apa. Betul tak? Soal tak mampu nak buat, macam mana? Betul tak kan? Minta ampunlah banyak-banyak dengan Tuhan. Tapi jangan kita mengata sebab dia ada kaedah ilmunya, Qurannya ada, hadisnya ada, ijma'nya ada, qiyasnya ada. Jadi selagi ada dalam ruang lingkup perbincangan, sila ra'i, dan jangan kita bergaduh tak tentu hala sebab kemuncaknya boleh jadi macam tadi tu. Antara orang cakap catalyst, kita boleh kata, yang mempercepatnya perbezaan pergaduhan adalah perbincangan di ruang lingkup awam. Awam ni dalam konteks sekarang ni adalah social media. Macam mana Imam? Adakah perbezaan macam itu ilmuwan tu sendiri kena mengambil sikap
mengurangkan perbincangan, ataupun ada yang kata boleh berbincangan itu asalkan meningkatkan budaya ilmu tu? Macam mana pandangan? Okey, sebenarnya betul juga. Agamawan lah yang perlu memainkan peranan, dan kita jangan jadi sebagai orang kata apa, bukanlah jadi batu api untuk nak mensensasikan isu ataupun khilafiah yang berlaku di kalangan masyarakat. Sebab kita sebut, macam kita sebutkan awal tadi, agama Islam ni adalah agama yang syumul, agama untuk semua, yang nak masuk syurga untuk semua. Dan agama Islam ni disesuai untuk semua lapisan masyarakat. Islam ni disesuai untuk dia amalkan, bermula daripada orang kampung yang tanam ubi dan sebagainya, dan sampailah profesor yang mengajar di di universiti dan sebagainya. Berbagai lapisan masyarakat, golongan apa semua ni tidak menjadi masalah untuk nak mengamalkan agama. Walhal kita perlu faham, dan agamawan perlu memainkan peranan bagaimana untuk kita nak meletakkan disiplin ilmu kepada masyarakat, dan supaya masyarakat bijak untuk memilih, mudah untuk memahami, dan tidak terikut-ikut. Bukan hanya dia beramal, kenapa kau buat ni, kenapa kau ni, sebab saya tengok orang ni baca, siapa saya tengok orang ni buat, kenapa dulu kau elok je baca kunut kan, sekarang ni tak baca kunut pula. Tak, saya tengok orang ni kata saya pergi Makkah hari tu, sejak dia pergi Makkah, sejak dia pergi umrah, balik dia tak nak baca kunut dah kan. Dia macam kecil tadi kan, 30 tahun 40 tahun di mazhab Syafi'i kat Malaysia, baguslah dia sembahyang semua tapi bila pergi Makkah tengok imam Makkah mestilah lebih afdal. Makkah ada Masjidil Haram, Makkah ada Kaabah kan. Bukan macam ni. Dia balik Malaysia, balik dari Makkah tu Malaysia, dia tak nak baca kunut dah. Bukan main samsek, baru sekali je pergi. Kan? Jadi macam tu. Jadi sebab tu agamawan perlu ke depan untuk memahami, untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang disiplin ilmu, bagaimana cara untuk kita meraihkan perbezaan pendapat, memahami mazhab, dan dalam masa yang sama kat mana perlu kita rujuk. Siapa? Kalau dalam Malaysia ni memang diputuskan sejak penubuhan Malaysia tu sendiri, diputuskan agama rasmi agama Islam, lepas tu mazhabnya apa, akidahnya berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya, maka kita follow. Kita sebagai orang awam ni, kita dah ada badan yang berautoriti, guideline untuk kita rujuk. Kita ada jabatan mufti negeri-negeri, mufti kita juga ada JAKIM dan sebagainya. So Malaysia ni rasanya paling mudah lah, paling mudah. Sekolah agamanya banyak, sekolah universiti Islamnya ada, apa semua. Kita banyak sangat tempat-tempat rujuk untuk kita nak jadikan sebagai panduan, guideline kita untuk kita nak nak mencari ilmu yang benar. Berbanding kalau kita duduk di negara-negara yang lain, nak dapat satu naskah Quran pun susah. Belum bincang lagi bab kunut, bab bismillah, bab tahlil ke apa semua. Ini nak cari satu naskah Quran pun susah nak dibaca. Nak belajar Quran. Apatah lagi kalau kita nak cerita bab benda yang lain sebagainya. Itu negara-negara yang lain. Jadi kita ni sangat mudah untuk kita nak dapatkan ilmu, untuk nak belajar. Medan ilmu tu sangat luas di negara kita ni untuk kita nak ni. Jadi tak menjadi isu, tak jadi masalah, tapi agamawan mainkan peranan penting supaya kita nak elakkan. Memang ada perbezaan, kita sebut benda ni takkan berkesudahan, tapi kita nak elakkan ekstrim tadi. Terlampau menyokong, terlampau keras, terlampau berlebih-lebihan, melampau-lampau dalam kalau Syafi'i saja, aswaja je, Wahabi, yang tak ikut Wahabi sesat, yang tak ikut aswaja pun sesat. Kita dah terlampau ke situ. Jadi dia benda satu yang merugikan, dan sebenarnya banyak isu lain yang kita boleh fikir, banyak masalah-masalah remaja, gejala sosial, masalah kemiskinan, masalah keterisan, macam-macam lah yang kita perlu kedepankan. Banyak lagi asnaf-asnaf yang perlu dibantu, anak-anak yatim yang perlu disuapkan makan dan sebagainya. Banyak isu masyarakat, banyak isu umat yang kita perlu fikirkan, tapi tak habis-habis. Sibuk tahlil Ustaz, sibuk kunut, sibuk apa semua. Ini yang merugikan kita, merugikan umat Islam tu. Terlampau rugilah. Okay, mungkin orang cakap last lah. Ambil daripada situasi yang saya lontar pada awal itu. Sebagai contoh macam saya ni lah, maknanya ilmu tu tidaklah banyak. Tapi bila kita kadang-kadang nak mencari agama, tapi kadang-kadang bila masuk ke media sosial, pergaduhan pula dah. So apa sebenarnya sikap yang orang awam boleh ambil tentang bila pertembungan fikrah, pertembungan benda-benda furuk? Macam mana Ustaz? Dia pertamanya inilah untuk makluman lah. Ialah contoh macam
teknologi yang online ni, ini sekarang ni baru nampak 2-3 tahun kebelakangan ni. Lah. Kalau zaman-zaman dulu kita kecil-kecil kan, saya belajar pun tak ada lagi kan. Saya belajar di Pakistan tu, kan? Pakistan 87. Saya baru lahir. Ustaz dah belajar Pakistan. Lahir. Saya belajar dekat Iraq tahun 92 saya pula baru lahir. kan. 92 tu masa tu saya baru bertunang. Saya nak hubungi tunang saya pun tak tahu. Pakai surat je lah kita orang. Sebulan sekali hantar surat, letak bedak. Macam tu lah kan. Lepas tu post. Kan. Tapi sekarang email, WhatsApp, betul tak? Laju sangat. Benda tu teknologi laju. Walaupun dalam zaman teknologi yang sangat canggih, ada platform macam-macam, kita yang nak mencari agama, yang nak mencari Tuhan ni, itu bukan jalan dia. Itu bukan jalan dia. Dan kalau dulu kita orang apa-apa kena buka kitab. Sekarang ni share Google. Tekan Google. Bukan Google tu tak bagus. Bukan Google tu tak bagus. Bagus. Kadang dia memudah cara. Kita ada kemusykilan, kita tekan. Tapi jangan habis kat situ. Sebab itu sekadar maklumat. Informasi kita nak tahu betul. Oh ada pula perbahasan. Halal, haram. Macam mana? Jadi bila dah confused, belajar. Belajar lah. Maknanya cari kitab, pergi jumpa guru. Jadi kena ada flow dia lah. Ada flow dia. Sebab ilmu tu macam itu. Kalau kita kata ilmu agama tu belajar dengan internet, dengan apa semua, silap lah. Semua orang boleh jadi alim. Betul tak kan? Tapi bukan macam tu. Ilmu agama ni dia ada uslub dia, ada kaedah dia, ada cara dia, ada peradaban dia. Sebab tu dia ada adab murid dengan guru. Betul tak kan? So maknanya guru yang namanya murid tu maknanya dia betul-betul duduk depan guru. Kan? Sebab tu kita sekarang ni dah terbiasa online. Tak apalah itu sebab PKP punya, COVID punya hal kan. Tapi bila dah shock online dah tak nak datang kelas pula. Macam tu kan. Sedangkan setiap langkah kita pergi kelas tu, pahalanya, ganjaran dia. Jadi sebenarnya ilmu ni adabnya memang berguru. Duduk betul-betul berguru. Kan? Walaupun tak ada baca apa-apa hari tu, kita dengar orang baca. Kalau Quran, kalau perbahasan ilmu sama juga. Dengar cikgu cakap tu, tak payah tanya pun tak apa. Zaman sekarang punya murid banyak tanya pula sikit-sikit. Cikgu baru nak mula dah tanya. Tu dia kan. Itu yang orang dulu-dulu punya tuan guru cakap, siapa yang banyak tanya, nerakalah tempatnya. Bila kena macam itu terkejut. Sebab kau banyak tanya, relax dulu kan. So maknanya ada uslub dia, ada adab dia. Jadi ini yang sekarang ni masyarakat hari ni ketandusan. Diingatkan dengan teknologi, sudah tu yang bila berlaku kecam-mengecam ke, balah-berbalah, bahas-berbahas dalam internet ni, kita pun bengong tak tahu bagaimana kan. Sebenarnya macam tadilah, tak apalah, itu dah macam mana platform yang dah ada sekarang. Tapi bukan itu segala-galanya. Kan? Saya pun kadang tengok juga TikTok apa semua kan. Sebab kita nak tengok masyarakat hari ni fikir apa sebenarnya. Tapi jangan lebih-lebih kat situ. Aku pun kena buat TikTok jugalah jawab. So nanti apa sudahnya pun, walaupun memang kita pun kena TikTok juga kan, bila ceramah kat masjid-masjid orang tangkap, mana yang panas sikit dia post. Lepas tu kita keluar je kena kat kita kan. Itu tahu-tahu kecam dah. Tahu-tahu kecam dah kan. Jadi itu masyarakat kita hari ni. Jadi sebab itu kunci dia ilmu ni macam tadi. Ilmu ni dia ada kesungguhan. Ada uslub dia, ada kaedah dia. Kan? Dan yakinlah, walaupun betul zaman sekarang ni teknologi dengan canggih dengan apa, jangan kita ingat itu saluran yang sebenar-benarnya. Saluran macam mana asli, duduk berdepan dengan guru, kan? Dapat sana ilmu ke, berbahas ke, berbincang ke, dapat petunjuk-petunjuk. Kaedah-kaedah tu masih banyak lagi. Sebab tu even di Masjidil Haram pun masih ada lagi tiang-tiang ulama-ulama mengajar ni kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi bila kita boleh sanggup ke situ, insya-Allah kita boleh kata orang selamatlah daripada haru biru yang macam-macam. Tapi kalau kita tak sanggup ke situ, kan? Kita tak sanggup nak cari kitab dia, pegang kitab dia, baca kitab dia, tanda kitab dia, betul-betul mutalaah ataupun menimba ilmu daripada guru-guru tertentu, memang sampai bila-bila nanti kita confuse lah. Sebab dengan perbincangan-perbincangan tadi, sebenarnya dia tak boleh nak menghasilkan satu pegangan hidup. Kan? Sebab ilmu ni pun kalau kita tengok ada piramid dia kan. Pertama tu maklumat, data-data je kan. Bila proses dia jadi maklumat, lepas tu proses jadi pengetahuan, atas sekali dia jadi hikmah, wisdom. Jadi untuk selamat daripada cacam rebah yang macam-macam ni, bermakna kita kena lalui proses ilmu, bawa sampai ke tahap kebijaksanaan. Jadi bila kita tengok orang bahas pun, tak apalah, ini benda kecil kan. Benda apa nak cerita, dayus tak dayus ke apa semua kan, siapa-siapa yang memandangkan barang ni dah cerita dulu, kok dia tak lahir dulu pun
Orang dah habis bahas cerita dah habis cerita dah. Sebab ada kaedah-kaedah. Bila dasar kaedah perubatan, ada harus, dibenarkan dan sebagainya kan. Kenapa datang emosi, rasional tak? Tu yang isu dia sebab agama ni kadang tak boleh nak dirasionalkan. Agama ni bukan logik kah? Tu dia kan. Cerita syurga neraka macam mana? Nak logik ke? Syurga neraka. Boleh logik ke? Tak ada. Agama tu bukan, agama tu datang daripada Tuhan. Jadi caranya dengan ilmu. Wallahualam. So topik kita berkenaan kejutan budaya ilmu. Memang perkataan terakhir itulah kita punya kesimpulan, ilmu lah. Maknanya ikuti dasar ilmu yang betul, insya-Allah kita akan selamat lah. So terima kasih Ustaz Ghazali, terima kasih Imam atas perbincangan ini. Anda boleh ikuti EasyShare di semua laman platform social media, dan kita jumpa lagi dalam Sembang Sokok Tinggi yang akan datang. Bukan sembang kosong tapi berisi.